Assalamualaikum Marifah. So, ini saja je aku buat video. Sebab medical card ni sebenarnya aku prefer jumpa depan-depan. Tapi kalau tak jumpa depan-depan, aku suka buat Zoom. Tapi Zoom mungkin ada orang yang susah nak faham, bukan segan ke apa semua kan. So aku ambil alternatif tahun ni, aku buat video lah, supaya korang boleh tengok berulang-ulang kali. Dan video ni aku akan upload kat YouTube lah. Nanti aku bagi link. Alright, so plan medical card untuk perempuan yang berusia 31 tahun perempuan, nama dia iGreat Evo. So far medical card dekat Great Eastern ni ada dua jenis sajalah. Satu iGreat Evo, satu lagi iGreat Medi Harapan. Tapi aku prefer iGreat Evo ni sebab dia ada saving lah actually. Supaya kita bayar setiap bulan tu, duit tu tak hangus lah. Walaupun ada orang nak yang murah-murah kan, tapi duit tu hangus bagi aku forward, bagi aku lah. So aku bagi yang ni dulu. Tapi kalau kau ada preference harga yang macam mana, bajet berapa, senang sikit aku nak tailor, aku nak buat plan tu sebenarnya. Okay, so iGreat Evo ni ada dua option. Ada banyak, ada 4 option sebenarnya, tapi aku buat yang dua yang standard lah, yang biasa orang ambil. So aku cerita satu-satu. Okay, untuk option 1 ni, dia monthly contribution is 173, option 2 222. Alright, and then yearly contribution macam yang kau tengok ni lah. So apa beza dia, nanti kita akan go through lah. So basic protection ni adalah pampasan untuk kematian, protection for death and TPD, total permanent disability. So untuk pampasan kematian ni aku letak yang paling minimum sekali, sebab ini adalah plan medical card, bukannya plan hibah. So aku tak nak letak plan medical card dengan pampasan kematian yang tinggi-tinggi, sebab kau pun dah ambil untuk husband kan. So kalau nak ambil hibah saja. Kalau nak medical card, fokus dekat medical card. So plan ni aku tak boleh nak buang basic protection ni. Memang dia buat plan ni sebagai satu plan yang komprehensif. Dia cover untuk kematian, bil hospital dengan saving. So aku ambil yang paling minimum sekali lah. So critical illness, aku ambil minimum juga 10,000. Tapi kalau nak buang critical illness ni, aku rasa beza dalam RM4 je harga. So aku just letak je. Alright, tu pun 10,000 tu paling minimum lah. Okay. And then hospital allowance. Okay, bila masuk ke hospital, kalau masuk dekat hospital private akan dapat allowance RM100 per night. Okay, kalau masuk dekat ICU akan dapat double. Kalau masuk ICU dapat RM200, RM200 untuk each option lah. Okay, kalau government akan dapat RM200. Ni banyak company takaful lain tak buat lah benda ni. Maksudnya dia dapat allowance dekat private sahaja ataupun government sahaja. Tapi kalau kata Great Eastern, kau masuk hospital government sekalipun, kau akan dapat juga allowance untuk warded lah, akan dapat. Alright. Okay, so ini yang beza dia dekat sini. Yang hijau-hijau ni poin-poin yang penting lah. Bukanlah poin penting sangat, tapi yang highlight, yang aku highlight. Okay, medical card room and board hospital admission. So 150 ni apa? 150 ni adalah kelaikan bilik. Had kelaikan bilik kau adalah RM150 per night. So basically RM150 ni sebenarnya adalah bilik-bilik yang sharing lah. Bilik-bilik yang sharing, harga dia 150. Okey, macam kat Ipoh ni bilik sharing yang aku tengok pun paling murah 175 sebenarnya. Tapi tak apa, sebenarnya company ataupun hospital ni dia terima je, tak ada masalah. Tapi akan dapat bilik yang sharing lah. Okey, kalau bilik yang single, kebanyakan hospital harga 200 ke atas. 200 ke atas. Alright. Dan apa yang bestnya, ini pun sama juga, company takaful lain tak bagi pun benefit macam ni. Auto increase room and board hospital RM50 every 5 years. Maksudnya apa? Maksudnya every 5 years kelaikan bilik kau akan naik RM50, RM50, RM50 sampailah maksimum RM300. Tahun 2020 misalnya ambil plan ni, kelaikan bilik 150. Tahun 2025 kelaikan bilik akan naik jadi 200. Tahun 2030 akan naik jadi 200.5. So plan ni aku boleh cakap dikalis inflasi lah. Walaupun in the future hospital private naikkan kadar bilik dia semalam, tapi kau punya plan ni pun dia punya kelaikan bilik pun naik juga every 5 years, automatic, tanpa kenaikan caruman bulanan. Okay, and then coverage up to age apa? Sampai bila plan ni akan cover kau? So plan ni akan cover daripada umur sekarang sampai umur 70 by default. By default dia akan cover sampai umur 70. Tapi selepas umur 70 tu nanti boleh sambung lagi. Boleh sambung lagi, ada dua cara lah. Sama ada bayar macam biasa, nombor dua, tolak daripada saving yang kau ada. Sebab lepas ni kita akan tengok berapa banyak saving yang kau ada masa umur nak dekat-dekat pencen nanti. Kita tengok So boleh bayar macam biasa ataupun tolak duit saving yang ada pada masa tu lah. Okay, so
ini perbezaan yang seterusnya. Ini beza option 1 dengan option 2. Okey, deductible ataupun kita panggil sebagai kotakaful. Ataupun kita tambah sikit kotakaful. Apa maksud dia ni? Okey, maksudnya untuk option 1 ni, setiap kali masuk ke hospital, kau kena bayar RM300 setiap kali discharge daripada ward. Tapi option 2 ni tak payah. Dia plan yang cashless. Masuk ward, mungkinlah bayar deposit sikit kot. Ataupun deposit lah biasanya. Bila discharge pun tak payah bayar apa-apa untuk option 2 ni. Tapi option 1, bila discharge wajib bayar RM300. Itu wajib. Tapi ada certain company juga yang letakkan bayar 10% daripada total bill. Contohnya kalau bill RM10,000 bayar 10%. Bayarlah RM1,000 contohnya. Macam tu lah. Okey, tapi Great Eastern tak, kita letakkan maksimum RM300 sahaja klien kena bayar setiap kali discharge daripada ward. Alright. Okey, ini pun poin penting juga seterusnya. Medical card protection annually. Maksudnya apa? Maksudnya dalam setahun tu berapa banyak limit yang kau boleh guna untuk claim. Okey. So option 1, setahun limit dia RM100,000. Meanwhile option 2 memang unlimited. Maksudnya kau claim lah sampai lebam, sampai meninggal ke apa kau claim lah. Option 2 ni memang unlimited. So siapa yang ambil option 2 ni memang tak payah fikir apa-apa dah sebenarnya, sebab dia tak ada limit apa-apa pun. Setahun tu claim banyak mana pun. Tapi option 1 ni, dia limit setahun dia tu adalah RM100,000 sahaja. Okey. Tapi kalau kata ambil option 1 ni, tak masuk RM100,000 sampai bila-bila. Tengok plan yang bawah ni. Okey, yang bawah ni maksud dia apa? Auto increase annual limit 50,000 every 5 years. Okey, maksudnya apa? Macam tadi juga yang kelaikan bilik tu naik RM50 every 5 years kan. Tapi plan ni pun kalaupun limit kau RM100,000 sekarang, tapi every 5 years dia akan naik RM50,000, RM50,000, RM50,000. Maksudnya 5 years from now, your annual limit will increase to RM150,000. And then 5 years after akan naik lagi RM50,000, jadi RM200 sampailah maksimum RM300. Okey, itulah beza dia antara option 1 dengan option 2. Alright, medical card protection lifetime. Okey, sepanjang hayat berapa banyak kau boleh claim. Both plan ni unlimited lah. Maksudnya sepanjang hayat kau boleh claim banyak mana pun. Tapi option 1 ni kena ingat, sepanjang hayat memang boleh claim banyak mana sekalipun, tapi subjected to annual limit dia. Annual limit dia RM100,000 sahaja per month. Okey, maksudnya dalam per year. RM100,000 saja maksimum, lepas tu kau kena bayar sendiri ataupun discharge masuk ke hospital government. Alright. Okey, numbers of days in hospital including ICU. Okey, berapa hari yang kau boleh masuk dekat hospital sepanjang tahun? Jawapan dia unlimited. So aku berani potong jari juga untuk plan ni, sebab sekarang ni tak ada satu pun company yang offer masuk ke hospital sepanjang tahun. Sekarang ni yang aku tengok pun paling-paling 180 hari lah, ataupun 120 hari. Aku baru buat dia comparison untuk kawan aku, dia nak ambil Prudential sebelum ni. And then dia terminate lah, dia tukar ambil dengan Great Eastern, sebab plan-plan yang aku highlightkan ni. Okay. And then hospital fee semua as charge. Hospital supply, NS apa benda semua ni as charge lah. Tapi subject tu annual limit. Kalau ada charge banyak-banyak pun, kalau annual limit sampai RM100,000, RM100,000 je maksimum dia akan bayar. Alright. Tapi plan option 2 ni tak ada limit lah. Dia charge lah banyak mana pun kita cover, tak ada masalah. Okey, ini emergency accidental outpatient treatment. Apa maksud dia? Maksudnya kalau kata ada rawatan kecemasan kemalangan. Contohnya anak jatuh tangga kan, terkoyak dahi contohnya. Anak jatuh tangga terkoyak dahi, mak panik bawa pergi klinik, doktor klinik jahit, charge RM300 contoh. And then balik rumah. Okey. Kalau simpan resit yang original, kita boleh claim balik RM300 tu. Tapi kena minta report lah dengan doktor yang dekat klinik. So doktor tu buat report sikit, mungkin kena charge sikit lah, RM60 ke berapa ke. And then kita claim balik. So boleh dapat balik bayaran untuk charge RM300 tadi tu. Tapi report kena bayar macam biasa. Okay. Alright. Ni untuk rawatan kecemasan kemalangan saja tau. Demam, batuk, semua tak kira. Apa-apa accidental injury. Jatuh tangga, accident, apa benda lah, accidental. Alright. Okey, ini Daily Guardian Max 100 days per certificate years. Okey, maksudnya apa? Maksudnya contohlah kalau anak engkau masuk ward kan. Ini untuk budak-budak sebenarnya. Kalau anak masuk ward, penjaga yang menjaga tu dia boleh minta makanan. Minta makanan ke apa-apalah item sampai RM200 sehari. Maksimum contohnya. Tapi tak adalah. Biasanya orang minta tak banyak sampai macam tu lah kan. Biasanya mak-mak ni minta makanan je lah, atau selimut ke apa kan. Itu sahaja, alright.
Compassionate benefit ni khairat kematian. Outpatient teleconsultation with general practitioner. Okey, ni yang best jugalah dekat Great Eastern ni. Untuk klien-klien Great Eastern sebenarnya kita ada satu apps, nama dia Dr. On Call tau. Doktor, mana-mana klien yang nak pergi masuk ke ward ataupun nak dapatkan nasihat daripada doktor, boleh call dulu guna apps Dr. On Call tu, dan doktor tu akan consult dulu, akan bagi pendapat dia sama ada perlu datang klinik ke, pergi hospital terus ke, macam mana. Okey, tapi kalau ambil dengan aku tak payahlah, call aku je. Kalau ambil dengan aku, call aku je lah terus, aku pun doktor juga kan. So bolehlah bagi opinion. Sudah banyak dah klien buat macam tu. Dia orang tanya aku dulu, and then aku cakap, ini kalau pergi klinik pun tak boleh buat apa, so pergi hospital terus. Alright. And then Supreme Assist ni adalah bantuan bawa balik ke Malaysia kalau kata tersangkut dekat luar negara. Contohnya pergi Bali, berjalan-jalan dengan family kan, untuk accident tersedai dalam ICU, family nak bawa balik. Nak bawa balik tu, kos yang kita tanggung adalah RM500,000 untuk bawa balik ke Malaysia. Tapi kos rawatan dekat luar negara tu kena bayar sendiri ataupun ambil travel insurance lah. Alright. Okey, ini diagnose waiver of contribution. Ini pun benda yang penting jugalah. Benda ni untuk klien aku suruh ambil. Semua orang aku suruh ambil ini sebab penting. Apa yang pentingnya waiver ni? Waiver ni maksud dia kalau kau dah kena penyakit kritikal, dah tak payah bayar dah plan ni. Contohnya umur kau 40, tiba-tiba kena breast cancer. Breast cancer is one of critical illness lah. Kalau kata breast tu dah late stage, dia diconsider sebagai critical illness. So once diagnosed with critical illness, kau dah tak payah bayar dah plan ni. Kau boleh guna medical card ni free. Masuklah hospital free. Gunalah kemudahan dekat hospital private tu free, duduk bilik yang free. Alright. Okay. And then cash value. Cash value ni simpanan lah. Simpanan. Berapa simpanan yang kita anggarkan masa usia 60 tahun. Masa usia 60 tahun untuk plan yang option 1 ni kita anggarkan kau ada dalam 28K. Dan option 2 kita anggarkan kau ada dalam 37K. Alright. So sebenarnya tak berapa rugi pun kau ambil plan medical card ni sebab actually kau ada saving. Saving ni kau boleh keluarkan masa umur 60 tu. Okay. So itu untuk kau punya plan lah. Untuk anak pula, aku cerita terus lah untuk anak. Untuk anak pula macam ni. Anak budak-budak ni secara generalnya budak-budak ni harga dia memang mahal dalam range 1 ke 5 tahun tu. Harga umur 1 ke 5 tahun harga dia memang agak keras sikit. Sebab apa harga dia agak keras? Sebab umur lingkungan 1 sampai 5 ni lah yang paling banyak sekali buat claim. Dekat mana-mana company takaful. 1 sampai 5 dengan LD lah. Tapi orang tua lah. Tapi kebanyakan orang tua ni kebanyakannya dah tak ada medical card sebenarnya yang zaman-zaman sekarang ni lah. So zaman-zaman kita nanti mungkin masa tu dah ramai orang tua yang ada medical card. So dekat Great Eastern memang umur 1 sampai 5 ni yang paling banyak buat claim. Sebab tu harga dia agak tinggi. Nak compare dengan budak yang berusia 6 tahun ke atas. Alright. So untuk anak kau ni, aku propose satu plan yang kita panggil sebagai step up contribution. Step up contribution. Step up contribution. Maksudnya apa? Harga dia akan berubah. Berubah. Dia akan turun naik sikit lah. Okey. Macam mana harga dia turun naik tu? Macam ni lah. Kau tengok ni harga dia. Masa umur 1 sampai 6 harga dia macam ni. Umur 7 sampai 11 harga dia macam ni. Okay, basically harga dia daripada tinggi turun sikit, betul naik balik sikit. Alright. So kita go through satu-satu. Tapi basically macam sama je lah dengan kau punya plan tu. Cuma dia harga dia, kau tengok macam ni lah. Harga dia akan berubah. So sekarang ni anak umur 3 tahun. Kalau option 1 harga dia 197. Option 2 harga dia 235. Tapi aku selalu pesan kat mak ayah ni, dengan anak-anak ni sebenarnya, yes, kita ada bajet kita sendiri, kita ada kita punya bulanan punya belanjawan kan, tapi anggaplah ini satu investment untuk you punya child, sebab benda ni ada saving dan dia akan dapat balik saving tu masa umur dia 25 tahun. Nak keluarkan umur 18 pun boleh, tak ada masalah. Masa tu nak masuk U ke apa kan, boleh. Masa tu boleh keluarkan saving yang ada dalam plan ni. Alright, anggaplah ini sebagai satu simpanan investment untuk anak-anak. Okay. So macam aku cakap tadi, basic protection pun ada, tapi aku letak semua yang paling minimum. Alright. So untuk budak-budak, kalau kau nak buang critical illness punya compensation ni, kalau nak buang pampasan sakit kritikal ni, kita akan tolak lebih kurang lah, more or less RM21 daripada harga yang atas ni. Okay, faham So kalau contohnya kau tak nak ambil pampasan sakit kritikal ni, kita akan tolak dekat sini. Anggaran lah. Kita tolak 197, tolak 21 jadi 186. Lebih kurang harga bulanan. So kau tolak ke sini jadi 21
214 kalau option 2 ni. Alright. Okey. So hospital allowance pun ada. Hospital allowance ni harga dia berapa? Harga dia RM7 untuk setiap RM50. So ini aku letak 100. Tapi terpulang lah, kalau kau tak nak allowance langsung, maksudnya harga dia akan jadi kurang lagi RM14. Kalau kau tak nak allowance langsung. Okey. Tapi kalau kau nak RM50, harga dia kurang lagi RM7 daripada harga asal ni. Alright. So aku dah tulis kat sini lah, RM7 for every RM50 allowance. Kalau nak allowance RM50, dia jadi RM7. Maksudnya setiap RM50 allowance tu adalah RM7 nilai dia. Okey, kalau ini RM14 lah kalau 100 ni, maksudnya kalau tak nak langsung allowance, dia kurang RM14 lah. Alright. Bear in mind, kalau kata tak ambil allowance apa-apa, semua tak dapat lah. Masuk ward, duduk, dapat rawatan je. Tapi allowance pun tak dapat langsung lah. Tapi biasanya, klien aku lah yang aku perasan yang mana kerja gaji bulan-bulan ni, yang memang gaji akan dapat tiap-tiap hujung bulan ni, dia orang tak kisah sangat pasal allowance ni sebab duit akan masuk kan. Tapi orang yang kerja sendiri, klien aku yang kerja sendiri, kebanyakannya dia akan ambil allowance ni. Sebab dia rasa bila dia tak boleh kerja, dia tak ada pendapatan. Macam tu. So dia ambil ini. Tapi terpulanglah pada kau macam mana. Alright. Okay. Medical card pun sama juga, aku letak yang paling basic sekali, RM150 punya kelaikan bilik. Dan bilik ni boleh naik kelaikan bilik dia RM50 setiap 5 tahun. Alright. After 5 years dia akan naik RM50. RM50, RM50. Okay. Coverage up to age 25 tahun. Plan ni dia akan cover sampai umur anak 25 tahun saja. Oh, sekejap sangat 25 tahun tu kan. Tapi ada beberapa option yang kau boleh buat. Yang pertama, ambil sampai kau bayarkan untuk anak sampai umur 25 je. Okey. Selepas umur 25 tahun tu, dia ada option untuk anak. Sama ada anak nak sambung lagi, dan harga untuk sambung tu adalah harga pada zaman dia tu. Maksudnya 25 tahun akan datang, masa umur dia dah 25 tu nanti, berapa pula harga medical card pada ketika itu, itulah harga untuk anak kau ni. Tapi terpulanglah ada mak ayah yang macam okey je, sebab nanti kita tak tahu kan anak kita kerja apa semua kan, mungkin masa tu dia tak ada kemampuan, dia dah boleh bayar sendiri. Alright, terpulang. Okey. Itu option yang ada lah untuk anak-anak. Aku pun tak boleh nak cakap berapa harga pada ketika itu, 25 tahun akan datang, aku tak sure. Okey, yang deductible and cashless pun sama macam tadi jugalah. 300 ni wajib bayar ketika discharge daripada ward. Ini untuk option 1. Option 2 dia cashless, tak payah bayar apa-apa. Okey. Medical card protection annually untuk option 1 ni RM100,000 saja setahun, maximum limit dia. Tapi yang option 2 dia tak payah bayar apa-apa, unlimited claim sepanjang hayat dan sepanjang tahun. Alright. Tapi option 1 ni beza dia dalam RM48. Kalau kau nak tambah jadi unlimited ni, beza dia RM48 dah, lebih kurang. Okey, nanti tolak dari sini. Aku rasa betul lah tu. Alright. Okey, annual limit pun sama, unlimited. Sepanjang hayat pun tak ada limit, unlimited. Masuk ward pun unlimited juga. Bill semua seperti yang as charge lah, subjected to annual limit masing-masing. Emergency accidental outpatient treatment pun sama macam mak juga tadi, RM5,000. Yang ni aku cakap tadi. Guardian ni, option 1 dia tak ada guardian benefit ni. Okey, tapi option 2 ni ada. Maksudnya mak boleh duduk dengan anak, boleh minta benefit makanan ke apa semua, boleh minta sampai maksimum RM200. Okey, per day. Okey, and then khailat kematian RM2,000. Outpatient teleconsultation ni pun kita ada bagi, macam aku cakap tadi, untuk klien-klien yang nak consult dengan general practitioner, dengan doktor, boleh consult guna apps Doctor on Call. Tapi dengan kau, consult aku je, tak apa. Aku tolong. Alright. And then executive second opinion ni maksudnya apa? Maksudnya kalau kata kau tak puas hati dengan hospital ni, kau nak minta transfer. So kita bagi benefit tu, tapi kena doktor yang hospital yang kau nak request tu dia terima. Contohnya macam ada klien aku itu, dia masuk dekat Bangi, aku tak sure hospital apa, ingat. Anak dia sawan, demam panas sawan. So bapaknya ni risau, dekat Bangi tu tak ada pediatric neurologist, tak ada pakar otak kanak-kanak, tak ada kat situ. Yang ada dekat Gleneagles. So dia minta doktor pakar dekat Bangi tu refer dia ke Gleneagles. Dia nak pindah hospital. So pakar tu consult sama sendiri, and pakar dekat Gleneagles tu accept. So dia transfer lah ke hospital Gleneagles. Daripada Bangi transfer ke Gleneagles tu free of charge, tak payah bayar. Tapi kalau company lain dia tak ada benefit ni, so maksudnya apa akan jadi? Bila tak ada benefit macam ni,
apa yang akan jadi kalau kita nak transfer ni, dia kena discharge dulu daripada hospital yang baru ni, and then hospital lama ni, and then dia kena pergi balik ke hospital yang baru, daftar balik macam biasa, baru masuk ward. Tapi hospital yang ni kita dah, doktor tu dah accept tau. So dia datang transfer terus dia masuk ke ward. Tak payah nak lalu kecemasan ke apa, tak payah. Alright. And then Supreme Access Benefit ni pun macam yang tadi lah, sama kalau pergi ke luar negara, akan dapat dapat bantuan bawa balik ke Malaysia RM500,000. Sorry, ni aku terletak benda ni, silap ni sebenarnya. Okay, ini waiver of contribution. Waiver of contribution sebab ni aku buat untuk kawan aku, Dr. Haikal, tapi boleh guna untuk kau juga lah sebenarnya. Waiver ni macam aku cakap tadi lah, untuk kau punya plan tu dia penting lah untuk dapatkan pengecualian caruman kalau kata kena papasan, kena penyakit kritikal. Okay, so option satu ni memang dia waiver ni ada dua tau sebenarnya untuk budak kecil. Satu waiver contributor, satu lagi waiver untuk provider. Maksudnya apa? Maksudnya option 2 ni dia cover untuk bapa yang membayar plan ni dengan anak tu sekali. Maksudnya kalau bapa tu kena penyakit kritikal ataupun cacat kekal ataupun mati, plan ni dah tak payah bayar lah untuk anak tu sampailah umur dia 25 tahun. Kalau anak pun kena penyakit kritikal ataupun cacat kekal, anak ni pun dah tak payah bayar lah plan ni. Plan ni jadi free sepanjang hayat dia. Okay. Kalau kata option 1 ni dia tak ada contributor waiver untuk bapa. Dia tak ada. Dan contributor untuk waiver untuk budak pun tak ada juga sebenarnya. Okey. Tak ada juga. Ini sebenarnya silap. So kalau anak kau kena penyakit kritikal apa-apa pun, dia tak cover. Alright. Sorry, sekejap aku confirmkan balik. Takut silap. Step up. Sekejap Okay, sorry. So, untuk anak ini ada. Okay, maksudnya apa? Maksudnya kalau option 1 ni dia cover untuk anak kau je. Kalau anak kena penyakit kritikal, plan ni dah tak payah bayar. Tapi kalau bapaknya kena penyakit kritikal, bapak yang membayar ni kena penyakit kritikal, still kena bayar lagi plan ni sampai bila-bila. Alright? Okay. Tapi option 2 ni one of them lah. Sama ada bapak ataupun anak kena penyakit kritikal, dah tak payah bayar lah terus plan ni. Okay? Dan kita expect masa saving umur 18 tahun ada around option 1 ni ada dalam 11k, option 2 ni ada 12.4k. Boleh lah nak buat duit belanja kan, duit belanja bulanan anak boleh lah. Sebab nak buat yuran macam tak lepas ni 12k, tapi nak setakat nak buat duit belanja bulan-bulan tu boleh, tak ada masalah. Alright. Kalau kata bagi 1000 sebulan pun dapatlah untuk setahun. Kalau bagi 500 sebulan dapat untuk 2 tahun kan. So itulah plan untuk anak kau ni. Alright. So nanti apa-apa yang kau tak faham kau boleh tanya aku, kau boleh PM je. Minta maaf kalau aku lambat reply, kadang-kadang aku ni teringat nak reply tapi bila dia distract dengan benda lain tu dia jadi lupa tau. Okay. Nanti beritahu je berapa bajet ke apa. Kalau tak kenal ke beritahu je. Kita benda ni dia customize. Boleh buat ikut kita punya preference lah. Alright.